Rasulullah dalam menengmu kami susuni lembang sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mengingati kehebatan, kemuliaan, contoh junjungan kita yang patut menjadi ikutan kita, yang menjadi kewajiban kepada kita untuk menuhatinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling agung sekali, makhluk yang paling agung. Sampai Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Kalau orang tanya kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan sekalian alam, yang dimaksudkan dengan sekalian alam ialah selain daripada Allah Ta'ala. Selain daripada Allah Ta'ala itu adalah alam. Maknanya sampai ke langit, segala isi langit, segala bintang, berbilir-bilir cakrawala, cakra bintang, bima sakti, kita tak tahu berapa jumlahnya. Sampailah ke bumi kita ini, segala yang ada di langit, segala ada yang di bumi itu dipanggil sebagai alam. Maka Nabi Muhammad itu bawa rahmat kepada seluruh alam. Bayangkan betapa besar ya tuan-tuan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada diri Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Kenapa kita tak nak ambil contoh teladan daripada Rasulullah? Cara Nabi makan, cara Nabi duduk, cara Nabi minum, cara Nabi tidur, semua ada contoh teladan kita. Tapi sayang tuan-tuan, kita ni kadang-kadang sebut je Nabi Muhammad. Tidur bukan cara Rasulullah. Duk tidur berat belah kiri. Sedangkan Nabi bila tidur berat belah kanan, Nabi berat lambung belah kanan, tangan kanan Nabi ni dia sendai lagu tu. Ni dia tidur lagu tu. Tu cara Nabi tidur. Dia bukan tidur belah kiri. Bila tidur belah kiri, dia tekan jantung kita. Jantung kita teruk nak pam darah. Tu yang kadang-kadang kena tindih hantu. Kita katalah tindih hantu, malam tadi mai tak boleh nafas. Tak boleh nafas, hang tidur belah kiri. Hang tekan jantung hang pula berat 140 kilo. Sebab tu dia suruh tak belah sini tangan kanan lagu tu. Itu kalau bujang kita tidur seorang. Kalau kita tidur berdua, lengan kita ni jadilah bantai isteri kita. Ni jadi isteri kita. Isteri tak ada bantai pun tak apa. Ni lengan kita. Kena lengan kuruh kering ustaz. Tulang tak Besok pergi mengurut maklum tu. Oh. Kenapa maklum? Silat tidur. Bantai tulang. Abang-abang yang mana ada isteri ni, biarlah dia tidur ni. Lengan kita ni bantai dia. Selesa lah. Orang perempuan dia bukan nak tilam mahal. Bukan nak tilam beribu-ribu. Tangan kita ni pun cukup. Suami-suami oi kena faham. Akak-akak kita ni tak payah bawa melancong pun tak apa. Janji kita duduk dengan dia.
Tak payah bawa pi Australia pun tak apa. Nak melancong pi Perth, Australia, pi pasar malam pun cukup. Pegang tangan dia, pi pasar malam. Pas maya maghrib tu jalan. Abang, apa balik? Sambil berjalan, sambil makan pun balik. Banggalah. Abang, ayam rangka. Beli 2 ekor. Dapat suh 4. Abang, belon. Balik ke rumah naik motor, bini pegang belon. Kalau tuan-tuan dapat yang tu pun, isteri kita bangga lah. Dia bukannya nak pergi berjalan jauh-jauh, tuan. Tapi kalau tuan-tuan bawa berjalan jauh-jauh tu, nikmatlah pada dia. Kita ambil contoh Rasulullah, pada diri Rasulullah, pada pakaian Nabi, pada peluh Nabi. Saya ni pun tuan-tuan, peluh ni spotlight duk suluh saya. Peluh Nabi Muhammad, peluhnya wangi tuan-tuan. Bila dia tidur, sahabat Nabi main kutip peluh Nabi, kutip, simpan dalam botol tuan-tuan. Kemudian ambil peluh Nabi, sapu kat mi badan, pergi masjid. Wangi peluh Nabi lebih wangi daripada kasturi. Masya Allah. Cuba abang-abang peluh. Buat kerja teruk-teruk naik tak rumah. Peluh simbah. Wah, peluh abang ambil botol Agak-agak isteri kita nak ambil botol tobatlah home tak ambil busuk hapak ya mak. Tuan-tuan, kenapa tak ambil contoh daripada Nabi bila duduk dengan orang-orang selesa dengan Rasulullah? Nabi bila dia datang, orang selesa. Nabi bila tak ada, orang tak selesa. Itulah tanda-tanda manusia terbaik. Manusia yang terbaik, kalau dia ada, semua orang suka. Kalau dia tak ada, ya Allah, susah hatinya. Itu manusia terbaik. Manusia yang buruk, kalau dia ada, semua orang menyampah. Merah. Bila dia tak ada, alhamdulillah. Itu maknanya tak elok lah tuan-tuan. Ada manusia hak nombor 3, dia ada pun orang tak peduli, dia tak ada pun orang tak kisah. Manusia ni ada 3. Bila dia ada, orang seronok. Bila dia mai, orang bangga. Dia tak ada, orang susah hati. Yang kedua, bila dia mai, semua orang susah. Bila dia tak ada, semua orang senang. Yang ketiganya ialah dia ada pun orang tak peduli, dia tak ada pun orang tak ambil tahu. Sekarang tuan-tuan duduk di mana? A, B atau C? Apabila berlaku perceraian di antara suami dan seorang isterinya, berlaku perceraian. Bila selepas habis 3 kali suci mereka tidak kembali rujuk, maka mereka jadi orang biasalah. Yang cuma yang mungkin pertalian mereka ialah anak-anak mereka itu. Tetapi apabila bercerai, hubungan suami atau isteri tadi dengan mertua masing-masing tetap tidak putus. Dia tetap jadi macam mak kita jugalah, lebih kurang macam itulah, cuma tak dapat pusaka lah kan. Tak dapat pusaka. Tak batal air semayang, boleh bersalam dengan dia, boleh kalau pergi rumah dia mak mertua tak pakai tudung menghadap kita tak apa, tak boleh kahwin dengan dia, maka kena baik lagi. Dan benda itu tidak menjadikan kita halal kahwin. Cuma tidak wajib nafkah kepada bekas mak mertua. Itu bekas mak mertua aku. Wajib nafkah tak? Tak wajib dah. Dia bukan wajib. Cuma dengan sebab bercerai itu, kita boleh bersalam dengan dia, boleh duduk sekali dengan dia, boleh makan sekali dengan dia, tak batal air semayang. Ya, hukum tak boleh kahwin sampai kiamat. Gitu. Tapi dalam bab beri nafkah tidak lagi menjadi kewajipan kepada kita. Wallahu a'lam. Ni tuan-tuan, cuba tengok baju masing-masing. Cuba cium ketiak masing-masing. Wangi ke busuk? Di luar ada minyak wangi. Pergi beli. Ambil sunnah Rasulullah tuan-tuan. Sunnah Nabi Muhammad Kuku Nabi cantik. Sebab tu Nabi makan berjemaah. Kenapa Nabi makan berjemaah? Sebab kuku Nabi bersih. Kerana itu kita disuruh makan berjemaah.
Saya sampai sekarang ni tuan-tuan, sibuk macam mana pun kena makan nasi dalam talam dengan isteri-isteri. Isteri-isteri pula kan. Sebaik rumah tak ada. Tidak jenak tuan-tuan. Menjawab sebelum masuk dalam rumah. Makan nasi dalam talam. Bila makan nasi dalam talam, kita jadi bersih. Badan kita jadi wangi. Sebab nak makan dengan anak-anak. Kain pelikat gulung elok-elok. Baju pakai lawa-lawa. Duduk bersila elok-elok. Anak lawa, isteri lawa, kita pun lawa. Buh nasi, buh lauk, buh timun. Makan. Kita tolak dekat anak. Anak tolak dekat adik dia. Adik tolak kat mak dia. Mak tolak kat kita. Pak juga perabik. Sono. Makan nasi dalam talam. Berjemaah. Tapi bukan kita duduk dalam talam. Nasi tu. Saya kira tuan-tuan duk bayang macam mana makan nasi dalam talam tu tak faham. Besar mana talam. Talam tu halui lah kita di luar. Buat. Ni kita tak buat. Satu anak makan bawah meja. Pak atas meja. Mak atas katil. Tu macam mana nak bahagia rumah tangga. Ya anak jantan pula langsung tak makan di rumah. Tom yam tak habis-habis. Tiap-tiap malam tom yam. Tok dia, tok wan dia dengan opah dia pun tak main. Pergi kedai karaoke. Lah warung tepi jalan pun karaoke. Lampu macam disco. Masya Allah. Saya 2 kali pergi makan. Tuan-tuan, kebetulan kena kedai karaoke. Satu saya nak forum perdana. Forum perdana tu lambat lagi. Tuan-tuan nak habis. Saya sampai pukul 8. Pergi minum dulu. Tengah duk minum-minum ni. Toki kedai tu main bawa katalog. Tengok mana-mana derah tu kata. Saya pun buka katalog apa rupa lagu. Dia kata, tak kira orang ramai, tukar tak ada nak pilih. Ambil dulu apa kena 2-3 lagu dulu. Saya tengok muka dia. Dia ni tak kenal aku ke Ustaz Kazim ke? Dia boleh bagi katalog saya suruh karaoke. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Saya takut tuan-tuan saya tengok kegilaan orang-orang tua sekarang. Yang lapar dia tak lepak di masjid, tak lepak di surau dah, pergi lepak kedai karaoke. Sampai 2-3 pagi duduk karaoke lagi. Duduk menyanyi lagu-lagu lama tu. Di lembah sungai nan indah. Duit dengan tok dia, tok dia pun balon. Sawah luas terbentang, tu lagu Malaksa. Hijau dan menawan. Astagfirullahaladzim. Tengah-tengah malam melalak. Ambil pada diri Rasulullah. Kalau tuan-tuan nak karaoke dengan isteri tuan-tuan tak salah. Saya dah kata lah dulu. Orang kita ni dia nak berhibur. Berhibur cara Rasulullah. Berhibur cara Islam. Kalau nak karaoke boleh. Buat kedai karaoke keluarga Muslim. Jual dalam dia ais sirap, teh ais, ais lemon tea, ais blended. Dah, sirap limau. Buatkan lagu-lagu yang baik-baik. Tutup semua dengan kulit telok, tak ada siapa dengar dah. Nyanyilah satu keluarga. Nyanyi lagu karaoke puji Rasulullah. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Buat puji Rasulullah. Apa salah? Bukannya haram. Bawa isteri, bawa anak-anak pergi selawat kat Nabi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Kan bagus? Bukannya haram. Duk suami isteri karaoke dua-dua orang benda baik-baik. Isteri satu mikrofon, suami satu mikrofon. Puji isteri. Suami puji isteri, isteri puji suami. Apa salah? Tak salah. Buat lagu yang baik-baik. Apa salahnya tuan-tuan? Suami menyanyi, kalau jodoh tak kemana adinda idaman kanda, walau gelap alam maya ku cari dinda baru jumpa. Kan sono.
Abang-abang kalau menyanyi lagu tu kat isteri mesti sebut yes. Dia tak tahu dia bini ketiga, dia tak tahu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu lahum. Jadi Allah Ta'ala sebut kepada kita, laki-laki itu menguasai orang perempuan. Kerana kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada orang laki-laki daripada kebijaksanaannya, kekuatannya, kepintarannya, kecerdasan badannya. Maka laki-laki itu menguasai orang perempuan. Apa makna? Memberikan keselamatan pada orang perempuan, memberikan pendidikan kepada orang perempuan, memberikan nafkah pada orang perempuan, melindungi orang perempuan, memimpin orang perempuan, memberikan keselamatan pada perempuan. Bagaimana kita nak buat benda itu, saudara-saudara, kalau kita tidak ada ilmu pengetahuan? Bagaimana kita nak jadi suami yang baik kalau kita tidak ada ilmu? Saya menyeru pada abang-abang, saudara-saudara di luar sana yang nak kahwin, alhamdulillah, belajarlah. Kursus kahwin 2 hari itu tak cukup, tuan-tuan. Belajar bagaimana jadi suami yang baik, bagaimana bakal menjadi ayah yang baik. Dan abang-abang, kita juga walaupun kita dah kahwin 10 tahun, 20 tahun, tetapi proses untuk menjadi matang, proses untuk mendapat ilmu, sampai sekarang, sampai bila-bila abang kena buat untuk jadi suami yang baik, untuk melindungi, mengajar dan mendidik isteri abang-abang. Marilah kita sama-sama tambahkan ilmu. Saya rasa alhamdulillah pembacaan buku banyak, dalam internet banyak, di masjid surah banyak. Cuma nak dengan tak nak sahaja untuk menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu supaya kita menjadi pemimpin keluarga yang terbaik, the best. Subhanallah. Ambil tuan-tuan, Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad dengan isteri dia, tuan-tuan, subhanallah. Aisyah minum gelas, nampak bekas bibir. Nabi Muhammad cari bibir Aisyah, Nabi Muhammad minum daripada bibir yang sama. Romantiknya. Kali terakhir buat bila? Cekabah. Cecita. Kita tak buat. Bila isteri minum, tak satu gelas, suami ambil. Bekas gincu dia pun ada. Isteri kata, ya Allah, laki aku takut. Jadi akak-akak di rumah pakailah gincu. Ni bila nak keluar pejabat, ya Allah, keluar rumah gincu, keluar kereta gincu. Waktu keluar tu cermin di atas, pap. Masuk ladies pun gincu. Di rumah tak ada. Jenuh laki duk cari mana bibir dia. Jenuh nak cari. Pakai di rumah dapat pahala, pakai di luar tak dapat pahala. Pakai di rumah. Untuk suami kita pakai, Aisyah buat. Bagaimana Nabi makan berjemaah, bagaimana Nabi minum berjemaah dengan isteri dia. Abang-abang, lepas ni isteri minum, ambil buat, kongsi gelas. Kalau nak makan buah nyok, kongsi straw. Hang satu, aku satu, kongsi kelapa. Nah. Ni tak mau nak kongsi, dia kata, Ustaz, geli Ustaz, tak mau. Pasal apa kak ha tak mau kongsi kak ha, tak mau, geli. Gigi ingat batang, tinggal gusi nak mau. Tinggal gusi makan nak mau tak. Besok laki dia buh gigi palsu. Dah ada dah awak ni. Dah laki duk main gigi palsu pula. Duk depan dia duk main gigi. Sak keluar, sak masuk, sak keluar, sak masuk. Dia duk usik budak. Kau orang tua-tua pakai gigi palsu, duk usik budak. Budak takut. Gigi boleh terkeluar. Terkeluar-keluar, pum, pulang gelas. Dia gagah-gagah. Wah, Nabi kongsi apa? Gigi hang masuk lah ni, hang nak kongsi pula. Abang-abang pakailah Polident. Tak ada terkeluar gigi tu. Anak saya, dia gigi dia longgar. Gigi longgar. Mai ayah cabut, tak nak doktor cabut. Besok sembahyang subuh, ayah gigi tak ada. Pergi mana? Tak tahu, Iam cari atas katil tak jumpa. Dalam perut hang tu macam mana?
Telan gigi tuan-tuan. Telan gigi palsu pun ada. Ambil Nabi Muhammad mandi berjemaah. Kita lah mandi jemaah bila? Waktu mula menikah. Ambil sabun prank, sabun buih, rumbuk badan. Lah apa saya tak buat? Nabi mandi dengan Hafsah, Nabi mandi dengan Zainab. Satu baldi kongsi 2 orang, hang lap aku lap. Lah kita tak mandi dah. Pasal apa? Tak muat bilik ayah. Dulu boleh mandi sekali ustaz. Lah tak boleh kalau dua-dua masuk pakai tak boleh keluar. Dua-dua serentak terkeluar pula, melekat pintu. Adik, mai tarik ayah mai. Yang mak memborai, pak memborai. Cuba buat tuan-tuan. Rasulullah pergi masjid berlumba lari. Kadang Aisyah menang, kadang Nabi menang, kadang Aisyah menang, kadang Nabi menang. Sebab suka. Hari Sabtu, hari Ahad, abang-abang bawa isteri pergi jalan-jalan. Pergi jogging-jogging, pergi jalan kaki, lumba lari ke apa. Pergilah. Habis-habis lumba lari dalam 1 jam ke, jalan kaki 1 jam. Bawa isteri pergi makan roti bakar. Balik ke rumah. Sidai kain, basuh kain apa semua. Baca surat khabar. Semayang zuhur berjemaah. Pergi makan nasi mi udang. Pergi berjalan. Nabi buat tuan-tuan. Kita tiru Nabi benda hak kita boleh buat. Yang keempatnya Nabi solat berjemaah dengan isteri-isteri dia. Bila Nabi ada masalah, bila Nabi sedih, yang Nabi buat apa? Solat. Dia kejutkan isteri dia semayang dengan isteri-isteri Nabi. Nabi semayang dengan isteri dia. Wasta'inu bis sabri was salah. Bila ada masalah, bila ada kesedihan solat, bila tak ada kesedihan solat. Kita hanya solat bila ada susah hati, baru nak solat malam. Di sini Allah Ta'ala sebut wasta'inu bis sabri was salah. Dan minta tolonglah kamu pada jalan Allah ni dengan 2 jalan. Jalan yang pertama ialah sabar. Akak-akak kena pakai tudung macam ini sampai mati. Nak keluar rumah kena pakai tudung macam ni sampai bila? Sampai mati. Sabarlah akak-akak oi. Allah nak balas syurga pada akak-akak. Itu maknanya sabar. Orang lelaki-lelaki nak keluar pada rumah tak payah pakai tudung. Tak payah. Tapi akak-akak masya-Allah anak tudung, ya Allah. Telekung lagi sini orang ni, lengan pun kena tutup, stokin pun tutup. Sabar, Allah balas syurga. Akak-akak nak semayang pun susah. Rambut tak boleh nampak seurat pun tak boleh nampak semayang rambut. Laki-laki tak apa. Laki-laki kadang-kadang piah pun tak pakai. Bila semayang ni, tu dia remuh kat dahi. Bila nak sujud, pandai pula kalih. Allahu Akbar. Pandai pula angkat. Pasal apa tak pakai? Piah pakailah. Dia kata tak apa Ustaz. Nanti masa kita sujud, kita angkat. Allahu Akbar. Hai, pasal apa? Tapi akak-akak sabar. Allah balas syurga. Akak-akak jadi isteri, kena taat pada suami sampailah kita mati. Selagi mana arahan suami itu arahan yang baik, kena taat, sabar, Allah balas syurga. Allah balas syurga. Suami kau ustaz, oi malaslah, tak tahu nak habaq ustaz, dia kena jin malas. Malas bila kerja hari Ahad, tak pergi mana pun tak mau. Abang pergi kedai Ustaz Ahad. Pergilah Ustaz kedai abang oi beli ikan Ahad. Mayang subuh pun tak. Ahad. Dia tiru Bilal bin Rabah. Orang tangkap Bilal bin Rabah, orang empak dengan batu. Hei Bilal, keluar kamu dari Islam. Ahad. Hari ni kita kejut anak kita semayang. Din, semayang Din. Ahad. Malah semayang. Sabar. Akak-akak dapat suami yang macam tu. Sabar, Allah balas syurga. Lembutkanlah dia ya Allah. Garang sangat ya Allah. Buat 40 hari. Genap 40 hari insya-Allah Allah makbul doa orang yang dizalimi ni. Insya-Allah masuk hari 41 lembut suami. Ya, nak nasi.
Awak tak buka kipas hangat. Anak heran, mak pasal apa? Pok lain macam 2-3 hari. Mak rasa mak silap doa. Buat lain, betul balik ya Allah. Betul balik ya Allah. Silap pula dah, ya Allah akan lembutkanlah hatinya. Ni duk doa ya Allah akan lembutkanlah dia ya Allah. Lembut sungguh. Hangatnya.